biar kita menjadi orang yang dalam keadaan kita rasa pada diri kita ni, dunia ni tak ada nilai. Yang bernilai ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak tamak pun pada kita, tamak terhadap akhirat. Yang ni yang mesti dididik dan dimasukkan dalam jiwa setiap di kalangan kita. Kemudian yang kelima, kita diminta supaya dalam tuadan kita ini masukkan tawakal. Tawakal maksudnya ikatan kita dengan Allah itu kuat, dipanggil. Tawakal ni kita ikatkan diri kita dengan Allah. Maknanya hidup kita ni sentiasa bertawakal pada Allah, bergantung kepada Allah. Kita tak bertawakal dengan duit, kita tak bertawakal kepada yang disebut dengan jawatan, kita tak bertawakal dengan keluarga kita, kedudukan dan sebagainya. Tapi dalam hidup kita ni, tawakal hanya untuk Allah. Kemudian yang ke-8, kita diminta supaya masukkan takwa dan juga warak pada tubuh dan setiap di kalangan kita. Takwa dan warak ni mesti ada pada setiap mukmin. Ni di antara sifat yang mesti berlaku dalam tubuh dan setiap mukmin. Warak dalam perkataan, warak dalam perbuatan. Warak ni maksudnya hidup dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga. Jaga-jaga. Warak ni orang yang dianya berhati-hati. Kerana dalam hidup kita ni, kita sentiasa berada di atas garis. Di atas garis ni apa dia? Garis di antara yang baik dengan yang buruk. Ni sifat yang bila kita berada di atas garis ini, maka kita diajar supaya hidup dalam keadaan warak. Senang kan kita nak buat benda yang baik, senang juga nak buat benda yang jahat. Maknanya kalau kita ada perasaan warak, senanglah kita nak buat benda yang baik ni. Tapi kalau kita tak ada warak pada kita, senang nak buat benda yang jahat. Orang mukmin, orang yang kena ada takwa dan juga warak dalam tubuh dan mereka. Dalam jiwa kita ni kena ada, hanya dalam diri kita ni warak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini di antara perkara yang kena ada pada diri kita. Takut dan harap. Kemudian yang kita bincangkan ialah baru mencintai Allah. Dalam hidup kita ni, di antara perkara yang kena ada lagi pada diri kita ni, mencintai Allah. Mencintai Allah ni perkara yang ke-6 yang mesti ada pada tubuh badan setiap mukmin. InsyaAllah, takut dan harap tu, rojak dan juga al-khawf wal rojak belum sampai lagi. Tapi takwa dan juga warak belum lagi sampai. Tapi yang kita nak bincangkan hari ni, ketika mana cinta kita ni hanya kerana Allah. Bila cinta kita ni, kita kena letak dalam diri kita ni, Allah sahaja yang berhak untuk dicintai. Yang selain daripada Allah, tak berhak untuk dicintai dalam kehidupan kita. Ada beberapa sebab. Sebab apa dia? Sebab yang pertama, kerana kita je, kalau kita ni cinta pada diri kita, maka sewajarnya Allah itu wajib untuk dicintai. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kita belajar. Kerana tuan-tuan sayang tak pada diri tuan-tuan? Kalau tuan-tuan sayang pada diri tuan-tuan, maknanya tuan-tuan wajib mencintai Allah. Kerana yang menjadikan diri kita, siapa dia? Allah. Oleh demikian, Allah lah yang selayaknya untuk dicintai. Dalam sebab yang pertama. Sebab yang kedua kita belajar sebelum daripada ni, mencintai orang yang telah berbuat baik pada kita. Ni sebab yang kedua. Siapa yang sentiasa berbuat baik dalam hidup kita ni? Allah. Sentiasa dalam hidup kita ni, segala kebaikan itu kita dapat. Dapat daripada mana? Dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memberi, sentiasa menambah, sentiasa dalam hidup kita ni dapat kebaikan yang berterusan daripada diri kita. Kita rasalah kebaikan Allah ini dalam tuadan kita, dalam perbincangan kita yang lepas. Kerana kalau kita nak kira nikmat-nikmat Allah tak terkira. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, tak terkira banyaknya nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita. Hari ini sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga, kenapa cinta kita hanya untuk Allah? Kerana Allah dalam hidup kita. Sebab yang ketiga, iaitu kecintaan seseorang kepada siapa pun yang berbuat ihsan. Yang berbuat kebaikan. Dia lebih tinggi daripada kebaikan tadi. Ihsan maknanya pada diri kita ni ada perasaan yang disebut dengan penuh dengan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita. Berbuat baik itu kita nampak yang zahir. Ihsan ni macam kita nak sebutnya dalam hidup kita ni, Allah sentiasa berihsan pada diri kita.
Macam mana Allah ihsan pada kita? Kita bahagia. Bahagia ni dalam rumah tangga kita siapa yang bagi? Kalau tidak Allah yang kurniakan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita jadi apa dia? Kita rasa tenteram. Jiwa kita dalam keadaan lapang. Semua ni ihsan Allah dipanggil. Belah ihsan Allah yang ayat Allah bagi pada setiap hamba-hamba ini. Lalu bila ihsan Allah ini terjadi dalam kehidupan kita, maka dalam keadaan demikian kita pun rasa segala pemberian nikmat yang Allah bagi ni berterusan dan berterusan dalam kehidupan kita ni. Ini dipanggil ihsan. Iaitu kecintaan kepada siapa yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan pada kita ni? Allah. Rasa sedemikian itu wajib ditanam betul-betul dalam jiwa dan hati kita. Rasa berbuat ihsan ni betul dalam hati di kalangan kita. Sekalipun bukan ia sendiri yang memperolehi hasil daripada perbuatan ihsan tadi. Kadang-kadang kita tak rasa, sekalipun bukan ia sendiri yang memperolehi hasil daripada perbuatan ihsan tadi. Ini pasti sudah ada sejak seorang itu dicipta menjadikan manusia yang berakal. Start bila ihsan ini terjadi? Start daripada kita mula lahir atas dunia. Bila kita lahir atas dunia, di saat mana kita lahir, maka di waktu tersebut kita dah dapat ihsan Allah. Dia panggil. Kita dapat yang disebut dengan kita cari air susu daripada ibu kita. Ihsan Allah. Bila kita belajar untuk menyusu tu, tak pernah pun kita belajar. Tapi waktu mana mula-mula kita keluar daripada kandungan ibu, disuapkan susu ibu kepada kita ni, pandai pula kita hisapnya. Pandai pula untuk kitanya meminumnya. Siapa yang ajar pada kita kalau tidak ihsannya Allah? Kemudian najis yang keluar daripada badan kita ni, pandai meneran, pandai menggeliat, pandai semua ni, daripada mana kalau tidak ihsannya Allah? Ihsannya Allah dengan hamba-hamba ni dipanggil. Sebab watak dan tabiat itu sudah diciptakan oleh Allah dalam diri setiap orang. Ihsan yang Allah kurniakan dalam keadaan kita ni, siapa yang bagi? Allah bagi. Semenjak kita keluar daripada perut ibu kita, kita dah dapat dah ihsan Allah dalam hidup. Dan untuk jelasnya, sebaiknya kami berikan perumpamaan sebagaimana berikut. Tuan kitab kita Sayyid Hawa ni, dia kata, kalau nak kita boleh faham lagi, mari kita belajar sikit penjelasan begini. Andai kata kamu mendengar berita mengenai seorang raja dan juga yang ahli dalam ibadahnya. Raja yang tekun dalam ibadahnya, tekun mengerjakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan di samping itu, raja tadi memang bersikap adil terhadap rakyatnya. Lemah lembut pada siapa pun. Dalam pergaulan menunjukkan sifat yang halus dan penuh kasih sayang. Kalau kita berjumpa raja yang demikian, ditambah pula dengan sifat peribadinya yang suka merendah diri pada umatnya, sekalipun tempatnya di sebuah negara di atas bumi ini dan jauh terletak daripada tempat kamu. Kemudian ni ada seorang raja yang adil, yang lemah lembut, yang walaupun dia berada jauh daripada kita di sendiri, daripada tempat kita. Sementara itu pula ada berita yang sampai kepada kamu bahawa di satu tempat yang lain lagi ada seorang raja yang zalim. Ada yang zalim. Kemudian takabur sifatnya, fasik, yakni kurang akalnya pada diri dia, dan hampir tidak pernah membela serta memenuhi kepentingan rakyatnya. Kita dengar kan? Kita dengar dua pemimpin. Satu pemimpin, kita buat contoh Brunei Darussalam, lemah lembut, rajanya yang baik dan sebagainya. Ini contoh. Kita buat contoh yang mudah demikian. Dan adil dengan rakyatnya. Maknanya ni contoh raja yang kita dengar demikian. Satu lagi kita dengar Korea Utara, Jong-un. Dia panggil Jong-un ni, misal contoh zalim. Sekarang ni hilang gaib, tak tahu ke mana. Yang jenis Jong-un dipanggil demikian. Kemudian gemar melanggar peraturan sekalipun yang dia buatnya sendiri. Raja yang zalim ni melampaui batas peri kemanusiaan dalam menyiksa orang. Zalim. Kita dengar cerita Jong-un ni sampai dia tutup Korea Utara tu daripada apa dia? Daripada negara-negara luar. Rakyat dia tu terkongkong dalam keadaan yang begitu. Khususnya yang dibenci dan lagi buruk sekali kelakuannya. Sedangkan tempat pun jauh pula daripada kediaman kami.
Kemudian apakah yang tumbuh dalam hati perasaan kamu? Di antara dua ni. Yang tumbuh dalam jiwa kamu bagaimana? Dan bagaimana pula perasaan kamu, jiwa kamu terhadap dua raja ni, dua pemimpin? Bagaimana keadaan pada diri kamu? Rasanya dapatlah dipastikan bahawasanya kamu akan merasa adanya perbezaan yang jauh sekali antara kedua raja yang disebut yang kita sebut sebentar tadi. Di antara Raja Brunei dengan yang presiden kepada Korea Utara. Misal contohnya demikian. Meskipun tidak pernah melihat, tetapi pada raja yang pertama, hati kamu tentu rasa gembira. Dengan misalnya kita dengar tentang mengenai Sultan Brunei, kita rasa gembira je, seronok kan? Kalau dapat yang disebut dengan kepimpinan yang begitu, kita buat contoh, gembira dan hormat condong sekali terhadap apa yang dilakukan olehnya. Kita pun rasa nak tahu apa lagi yang dibuat, apa lagi yang dilakukan pada rakyatnya. Inilah yang namakan dengan kecintaan. Dia dipanggil, inilah perasaan yang disebut dengan kecintaan. Tetapi pada raja yang kedua, hati kamu tentu terasa tidak seronok. Tentu tidak seronok dan mencela perbuatannya dan segala yang dilakukan olehnya. Kita ni dengar cerita Jong-un ni, misal contohnya, kita kata, oh jahatnya. Adik-beradik dia sendiri dia boleh bunuh. Adik datang ke negara kita kan, dia boleh hantar orang. Kemudian dia siap dengan untuk persenjataan nuklear dan sebagainya. Kita boleh tengok bagaimana kekejaman dia dan kezaliman dia. Muda lagi. 36 tahun baru. Dalam 36 tahun tersebut, dia boleh bersikap diktator pada diri dia. Inilah yang dinamakan dengan kebencian. Dalam hati kita ni, di antara Raja Brunei dengan yang disebut dengan Presiden Korea Utara tu, rasa macam mana pada diri kita? Yang Raja Brunei ni kita rasa Allah bagusnya dia. Kita boleh tumpang banyak benda daripada dia. Rasa tu pada diri kita. Manakala yang kita buat contoh lagi dengan Korea Utara ni, kita rasa benci. Serabut pada diri kita. Lebih-lebih lagi kalau Donald Trump misal contohnya. Sebut Donald Trump tu kan, kita rasa bencinya kita dengan keadaan dia. Padahal tempat kamu dan kedua raja itu jauh. Padahal tempat kita dengan dua raja ni jauh. Tidak mungkin akan memperolehi kebaikan daripada raja yang pertama. Kita pun bukannya boleh dapat apa-apa manfaat pun daripada Sultan Brunei. Tapi perasaan kita ni dengan Sultan Brunei macam mana pada diri kita ni. Dan merasakan ada keamanan daripada perbuatan raja yang kedua. Kemudian tidak mungkin akan memperolehi kebaikan daripada raja yang pertama. Dan merasakan, walaupun kita kata pada Donald Trump misal contoh, kata pada Jong-un misal contohnya, tapi kita tetap tidaklah dikhianati oleh dia. Dia tak boleh khianat pun pada kita. Cuma ada perasaan benci pada dia. Hal ini disebabkan bahawa kamu sudah tidak ada kemungkinan akan berpergian ke negara mereka masing-masing. Jauh dan pula banyak biaya yang akan kamu keluarkan hanya untuk mengadakan penyelidikan dan penelitian belaka. Sedangkan kemanfaatan sama sekali tidak ada. Dua-dua ni kalau kita perhati, kita pun tak dapat apa-apa pun. Itulah yang dapat kita katakan mencintai orang yang berbuat ihsan dipanggil. Inilah yang disebut dengan mencintai orang yang berbuat ihsan dalam hidup kita. Pada raja yang pertama, Raja Brunei misal contoh demikian. Dan kecintaan tersebut tumbuh semata-mata kerana orang itu memang berbuat kebajikan. Timbulnya kita ni jadi macam tu punca daripada mana? Punca kita melihat orang melakukan kebajikan bukan sebab kamu memperolehi wujud kebajikan seperti menerima bantuan dan pertolongan. Kamu tak dapat pun apa-apa bantuan. Kini cubalah kamu renungkan bagaimana sikap kamu manakala kamu juga mendapat hasil daripada kebijaksanaan kebajikan itu. Nah, inilah yang meletakkan adanya kecintaan kita umat manusia terhadap Allah Azza wa Jalla. Tuan kita disebut lebih-lebih lagi lah kamu dengan Allah. Kamu dengan Allah tu, walaupun kamu tak nampak Allah dalam hidup kamu, tapi kamu kena ada perasaan ini dalam jiwa kamu. Allah berhak untuk dicintai. Dia panggil demikian. Allah ni, cinta kita hanyalah untuk Allah. Kerana Allah memberi kepada kita jauh lebih banyak daripada yang disebut dengan manusia-manusia yang sebegitu. Itu pada diri kita. Malahan keadaan sebagaimana yang tertera kita sebut tadi,
memberi kepastian bahawa seorang itu tidak perlu mencintai pada siapa pun yang selainnya. Bila kita perhati betul-betul dalam hidup kita, tak layak kita mencintai selain daripada Allah. Cinta ini hanyalah layak untuk Allah. Maknanya segala benda dalam hidup kita, kalau kita perhati betul-betul nikmat-nikmat kita ni, tak terkira dah nikmat. Nikmat yang Allah bagi tu satu. Kemudian ihsannya Allah pada kita ni, sentiasa Allah Subhanahu wa taala berbuat kebaikan untuk kita. Begitulah yang semestinya dibantahkan dalam hati setiap muslim lagi mukmin. Pada diri kita. Demikian kita dalam kita menetapkan hati kita, perasaan kita kepada orang-orang yang sedemikian rupa, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya dipandang daripada sudut bahawa setiap manusia itu pasti menggantungkan diri kepada Allah. Kita ni tak boleh dalam hidup kita ni mengikat diri kita selain daripada Allah. Hidup kita hanyalah untuk Allah, dengan mengingatkan sebab-sebab yang ada juga yang tertanam sangat dalam di lubuk hati di kalangan kita. Allahu Akbar. Ini cara orang tasawuf. Dia memahami dalam diri kita, maknanya Allah ini berhak dicintai. Kenapa Allah berhak dicintai? Kerana ihsannya Allah pada kita. Kita ni kan orang yang tak semayang, orang yang tak tutup aurat, orang yang buat maksiat, orang yang minum arak, orang yang buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Allah bagi ya nikmat pada dia. Allah bagi je pada dia. Ihsannya Allah dalam hidup di dunia ini sementara. Kadang-kadang kita tengok orang yang buat maksiat tu banyak lagi ganjaran yang dapat dalam hidup dia dibandingkan dengan kita. Kita yang taat ni tak sama dengan Allah bagi nikmat kepada mereka yang buat benda yang dilarang oleh Allah tadi. Itu yang kita sebut istidraj yang berlaku dalam hidup mereka ini. Tapi nak sebutnya Allah tak kurang pun. Allah Subhanahu wa taala sebut la in syakartum la azidannakum. Allah sebut kalau kamu syukur aku tambah lagi segala nikmat-nikmat pada diri kamu. Syukur dalam hidup. Dalam hidup kita ni Allah kurniakan pada kita nikmat-nikmat yang banyak. Oleh yang demikian kita pun syukur. Mulut kita alhamdulillah, alhamdulillah. Pujian bagi Allah, kecintaan hanya untuk Allah. Tapi Allah sebut wala in kafartum, kalau kamu kufur, aku nak sebut begini, inna azabi lasyadid. Azab aku terlalu amat pedih. Bila azab ni akan datang nanti dalam hidup kamu. Allah tak sebut wala in kafartum, kalau kamu kufur, aku tarik balik nikmat-nikmat yang aku bagi. Nak sebutnya apa dia? Ihsannya Allah. Nak suruh kita ni taubat dan kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat maksiat, jangan ingat bila dia buat maksiat dia tak kena bala, tak kena ujian apa-apa pada diri dia, itu tanda sayang Allah pada dia. Bukan. Kalau tuan-tuan buat maksiat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tak kenakan dengan yang disebut dengan apa dia, musibah, tak kena yang dinamakan dengan semua benda tersebut, bukan Allah sayang, tapi ihsannya Allah. Nak bagi peluang untuk apa dia? Untuk kamu taubat pada Allah. Kamu ada peluang dalam hidup kamu. Panjang umur kamu, kamu jangan ingat bila kamu panjang umur dalam hidup kamu, kerana apa dia? Kerana Allah Subhanahu wa taala meredai dengan maksiat yang kamu buat. Tidak, wahai pembuat maksiat. Tapi bila seorang tersebut dia buat maksiat, Allah panjangkan umur dia dengan tujuan apa dia? Ihsannya Allah. Nak suruh dia cepat-cepat bertaubat sebelum dia dikembali menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil menghadap depan Allah. Itu cara pada diri kita kena faham. Sebab tu Allah ni kita kena layaklah dia untuk dicintai. Dia panggil demikian. Jadi secara ringkas dapatlah kita mengambil kesimpulan bahawa hanya Allah Ta'ala jualah yang bersifat maha pemberi ihsan kepada seluruh makhluknya. Allah lah yang memberi ihsan pada makhluk. Maha pemurah kepada segenap macam ciptaannya. Allah pemurahnya Allah. Manusia je tak nampak bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kalau kita perhati pada diri kita ni, banyaknya yang kemurahan Allah kepada diri kita. Walaupun kita ni dalam keadaan yang kita tak balas sepatutnya, tetapi Allah tetap bagi nikmat-nikmat dalam kehidupan kita ni, ihsan Allah kepada diri kita. Lalu Allah itu berhak untuk dicintai. Cinta ini hanyalah kerana Allah dalam kehidupan kita. Dia panggil demikian. Tuan-tuan perhati betul-betul pada diri kita ni kan. Kadang-kadang kalau kita perhati betul-betul pada diri kita ni, nitih mata sendiri ya kita. Tak padan langsung. Allah bagi pada kita ni banyak. Macam kita buat kerja kan. Pergi
satu syarikat ni dia bagi gaji pada kita, dia bagi gaji kepada kita, kita je sebanyak lebih kurang 100,000 sebulan, misal contoh 100,000 bagi pada kita sebulan. Kerja apa? Kerja hanyalah kita ni dalam hidup kita ni, hanya pada diri kita hanya buat 2-3 perkara je, buat. Tapi kita tak buat pun 2-3 perkara tadi. Berbaloi tak? Allah dia bagi pada kita bukan 100,000, bukan 100,000, bukan 1 juta, berbilion setiap bulan, berbilion untuk seorang. Nak tanggung seorang-seorang hidup atas dunia ni, bukannya RM1-2, bukan, bilion. Nyawa kita ni nilaian bukannya RM1-2, bukannya RM100-2, bukan RM1,000-2, tapi nak sebutnya bilion. Nilai nyawa kita ini sendiri. Kalau ada orang datang nak minta nyawa kita, dia kata aku nak matikan kamu, aku nak bunuh kamu, aku nak cincang kamu, aku bayar kamu 1 bilion. Sanggup kita nak bagi? Tak bagi, kita tak bagi. Dia minta sebiji mata je, sebiji mata, nak cungkil sebiji mata je keluar, dia nak bayar 1 bilion. Nak bagi? Tak bagi, tak bagi. Kita sanggup untuk kata jangan, tak boleh. Gigi kita ni nak dicabut begitu je, dalam keadaan demikian, dalam keadaan kita tak dibius dan sebagainya, nak bayar 1 bilion pada kita, kita nak bagi? Tak bagi, tak bagi. Kenapa tak bagi? Kerana nilai yang Allah bagi pada kita jauh daripada bilion, jauh daripada yang demikian. Oleh demikian, lalu layaklah kita ni kembali balik pada Allah setiap kecintaan kita ni kepada dia. Tapi kita ni tak berbaloi pun, Allah bagi berbilion-bilion pada diri kita ni pun, tapi dalam hidup kita, kita buat sikit je. Semayang malas, semayang ujung-ujungnya pada diri kita. Kemudian baca Quran, tak boleh pada diri kita. Baca WhatsApp boleh, baca WhatsApp. Baca Quran tak boleh. WhatsApp setiap bunyi ting, baca terus yang disebut dengan WhatsApp. Tapi Al-Quran tak begitu dalam kehidupan kita. Keseluruhannya itu dapat kita saksikan sendiri. Misalnya mengadakan mereka, dan inilah yang pertama. Kedua ialah melengkapkan kejadian mereka dengan menyempurnakan anggota tubuh mereka dan memberikan sebab-sebab yang merupakan keperluan untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita. Adapun keutamaan Allah yang ketiga ialah dengan jalan mengurniakan kegembiraan setiap berbagai-bagai macam kenikmatan. Dalam hidup kita ni, Allah bagi banyak je dalam hidup kita. Tuan-tuan menunglah dalam hidup tuan-tuan. Saya sendiri menung dalam hidup diri saya ni. Semenjak daripada kita keluar daripada kandungan ibu, Allah jadikan ihsan Allah ini dalam hati ibu. Rela tak tidur malam. Ihsan dalam hati ayah ni, rela tak tidur malam. Tengok anak nak membesar. Tidur, anak tak tidur, mak ayah tak tidur. Nak sebutnya ihsannya Allah dalam hati manusia ni, yang Allah campakkan demikian pada seorang. Kemudian nikmat tersebut terus berkembang dalam kehidupan kita. Dengan mengadakan sebab-sebab yang diperkirakan akan menjadi kepentingan mereka. Lalu Allah jadikan banyak sebab untuk kepentingan diri kita, sekalipun tidak harus ataupun mesti adanya. Dan yang keempatnya ialah bahawa Allah Ta'ala telah memperbaguskan hal ehwal mereka dengan bermacam-macam kelebihan yang diperlukan dan dipergunakan sebagai hiasan, meskipun semua itu tidak sangat diperlukan. Cuba tengok kenderaan kita banyak mana. Cuba tengok pakaian kita banyak mana. Yang kita pakai selai je. Tapi kenapa pakaian kita banyak sangat pada diri kita? Kenderaan kita yang kita kena naik buah je, tak boleh naik pun berbuah-buah, tak. Tapi dalam keadaan begitu, cuba tengok kenderaan kita banyak mana yang Allah bagi pada diri kita. Cuba tengok dalam hidup kita ni, dalam hidup kita, anak kita berapa ramai. Cuba tengok dalam hidup kita ni, banyak mana dalam hidup kita ni Allah kurniakan nikmat-nikmat yang besar dalam kehidupan kita seharian ini. Setelah mana kita memahami masalah-masalah di atas, maka hati kita dapat memastikan bahawa yang melaksanakan perbuatan ihsan itu sebenarnya datang daripada Allah Azza wa Jalla sendiri. Sebab bagaimana yang selainnya itu menjadi muhsin, orang berbuat baik ataupun yang melakukan ihsan, sedangkan ihsan itu sendiri adalah dikarenakan adanya sifat kudrah yang ataupun kemahakuasaan Allah Ta'ala. Jadi memang hanya Allah Ta'ala itulah zat yang maha muhsin, yang maha berbuat baik kepada manusia, pencipta ihsan.
juga pencipta manusia yang suka melaksanakan ihsan, bahkan pencipta sebab-sebab adanya ihsan tadi. Kini marilah kita beralih kepada sebab yang keempat pula. Kenapa dia? Cinta kita itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang keempat ni insya-Allah kita sambung pada akan datang nanti dalam membicarakan sebab kecintaan ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesediaan tuan-tuan bersama pada saat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Tuan-tuan, saya nak maklumkan pada tuan-tuan ada 3 orang lagi pelajar yang perlu ditaja. 3 ni perhatian sekalian. Yang pertama Adliyatul Zahra binti Farid, umur 14 tahun, anak Selangor daripada Sungai Buloh. Pelajar ni pelajar baru tapi juzuk yang ketiga dah menghafal Quran, menghafal di Ma'had Tahfiz An-Nabawi Shah Alam. Dan pelajar ini perlu untuk dapatkan, kalau tuan-tuan nak jadikan mereka ni anak-anak angkat yang sentiasa membaca Al-Quran untuk kita, tiap-tiap hari baca Quran untuk kita, ni sesuai. Ni yang pertama. Yang kedua, Anisha Humairah binti Farid. Ini adik-beradik dengan tadi Adliyatul Zahra tadi, adik-beradik kembar. 2 orang ni kembar. Dua-dua ni tuan-tuan, untuk yang ni pun datang daripada Sungai Buloh juga. Pelajar dia mula pengajian tahun 2018. Sekarang sedang berada pada juzuk yang ke-18. Dia ni kalau tuan-tuan nak taja anak-anak yang sebegini, tuan-tuan terus ke bendahari Tahfiz An-Nabawi Shah Alam ini di talian 013 801 7830. 7830. Dia mempunyai adik-beradik ini sendiri. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga pelajar perempuan lagi, Yasmin Farhana binti Yusuf. Ini di antara pelajar cemerlang, di antara pelajar cemerlang kami. Kemudian berakhlak dan mempunyai akhlak yang baik, rajin tasmih sepanjang PKP ini. Dia mampu untuk menghafal sepanjang PKP ini sebanyak 15 muka surat seminggu. Ini alhamdulillah anak yang cemerlang. 15 muka surat dia mampu hantar. Sekarang ni dia masuk pada tahun 2017. Sekarang ni dia dalam di juzuk yang ke-18 insya-Allah. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih di kalangan kita siapa yang nak tanggung mereka ni, boleh berhubung direct dengan bendahari ataupun pegawai keuangan Ma'had Tahfiz An-Nabawi Shah Alam ini di talian 013 801 7830. Tuan-tuan, sekali lagi kita sedang mengembangkan lagi kitab-kitab yang ada ni. Tuan-tuan bolehlah tuan-tuan untuk nak wakafkan kitab, tuan-tuan terus kepada talian 019 577 6306. Tuan-tuan boleh tengok dalam matanbiz.com, tuan-tuan boleh pergi terus ke matanbiz.com ini sendiri insya-Allah. Kemudian di samping itu kita sedang masih lagi menggerakkan tabung bantuan Ramadan. Tuan-tuan masuklah dalam bank, dalam akaun Matan Center tersebut. Kemudian sama juga kita sedang membungkus nasi-nasi bungkusan. Ni di antara kerja-kerja amal yang kita lakukan dalam bulan-bulan sebegini. InsyaAllah orang yang rasa cinta kepada Allah, dia buktikan rasa cinta kepada Allah ini dengan dia infak dan dia lakukan keadaan demikian. Tuan-tuan, kuliah kita ni ditaja oleh dapur Pokdek ke apa dia? Intanya. Dan insya-Allah belakang nanti kita akan tengok balik dari dapur Pak Endak, bukan Pokdek, daripada dapur Pak Endak. Dan dia mempunyai beberapa produk-produk Muslim yang baik ini. Tuan-tuan boleh terus ke tulis je dapur Pak Endak, PAKNDAK, dapur daripada dapur Pak Endak dipanggil demikian. Dia ada Facebook dia. Kuliah kita ni dibiayai ataupun ditaja oleh dapur Pak Endak ini sendiri. Tuan-tuan boleh terus ke tengok di layar sekejap lagi insya-Allah. Di mana ada nombor talian mereka keluarkan produk kuah rojak, kemudian acar buah, sambal kering. Ini di antara produk-produk yang keluar daripada mereka ni sendiri insya-Allah. Lepas pada ni tuan-tuan boleh tengok sikit beberapa produk-produk yang keluar daripada dapur Pak Endak ini sendiri insya-Allah. Terima kasih di atas tajaan yang menaja ni saya dah sebut dah. Ni produk-produk orang Islam lalu kita kembangkan. Tuan-tuan boleh terus ke dapur Pak Endak insya-Allah.
Tu untuk dapatkan beberapa produk-produk yang ni di antara follower kita juga, yang dia sentiasa dengar kuliah. Kemudian saya dah sebut, setiap di kalangan kita yang dia nak tanggung, ataupun dia nak sama sponsor, ataupun dia nak turut serta untuk nak suruh produk-produk dia disebut, saya akan sebutlah insya-Allah. Mudah-mudahan hari ini kita mulakan dengan beberapa produk-produk sahabat-sahabat kita ni. Tuan-tuan boleh terus layari pakak-pakak di kalangan kita, pergi ke Dapur Pak Ndak ya, Dapur Pak Ndak tu sendiri insya-Allah. Di talian 017 324 8676. Ni talian Dapur Pak Ndak tersebut. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة